menjawab soalan bina ayat bahagian A, okey? Okey, cikgu tanya semula bahagian A penulisan ada berapa bahagian? 3. Siapa ingat? 3. 3. Pandai. Bahagian A, B dan C. Okey. Bahagian A yang paling senang sebenarnya, tapi tak semua murid dapat 10/10 sebab dia masih tak tahu lagi nak buat ayat. Walaupun nampak macam senang kacang je, tapi tetap tak boleh dapat lagi 10/10 tu. Okey, tak apa. Kita akan belajar lagi sampai awak semua boleh dapat A dalam penulisan. Okey. Tengok slide keempat. Okey, menulis ayat dengan perluasan subjek dan predikat. Dalam tu mesti ada subjek, siapa dan predikat keterangan belakang. Okey, memindahkan maklumat, soalan bergambar, bina 5 ayat. Siapa bercakap tu, ada apa-apa ke? Ada apa-apa nak tanya? Cikgu Kamaru tak nampak slide. Tak nampak slide? Yang lain nampak tak slide? Nampak. Nampak. Semua orang nampak. Yang tak nampak kena ni betul-betul kot ada yang salah tekan ke button tu. Okey, cikgu teruskan dulu Cikgu pun nak cari hilang pula slide ni. Okey. Nanti bila awak nampak soalan bergambar tu, awak kena tenung gambar, lepas tu bina 5 ayat. Memang kena 5 ayat je. Kau jangan nak rajin sangat. Cikgu, saya buat 10 ayat. Lepas tu bahagian B, bahagian C kosong. Tak payah rajin-rajin. Memang 5 je ayat kita kena buat sebab 10 markah. Okay. Tu macam biasa lah. Okay, kita tengok slide kelima. Ini adalah contoh markah penuh. Kalau awak dapat 2, setiap soalan, setiap jawapan awak jawab tu dapat 2, dapat 10. Kalau awak ada ayat yang sedap dibaca tu bukannya merepek-repek memang dia betul-betul dia ikut kriteria skema jawapan tu. Okey, setiap ayat ada subjek predikat, lepas tu kosakata meluas dan sesuai. Dan yang paling penting penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. Okey. Sekejap ada orang masuk. Okey, kalau awak kata cikgu ayat saya dah cantik dah, kenapa tak dapat 2? Sebab apa? Nama orang buat huruf kecil depan, lepas tu mula ayat huruf kecil, noktah belakang tak ada. Tak boleh, memang tak dapat 2 markah. Tapi selalu cikgu ni baik, bagi dia 2, tengok macam kesian dia budak ni. Tapi kalau selalu UPSR orang tak bagi orang tak ada kesian-kesian kat awak, orang tak kenal awak pun. Dia tanda je kertas awak, tengok budak ni jawab main-main ni, huruf besar tak ada, huruf kecil tak ada. Siapa left meeting tu, gimana? Okey. Lepas tu macam biasalah kalau satu markah tu lagi banyak lah salah dia, kosong lagi lah, dia tak buat apa, biar dia kosong balik kertas tu pulang kat cikgu. Okey, ni macam biasa, ni awak kena tahu. Tahu tak buah salak? Siapa pernah dengar nama buah salak? Buka mic jawab, siapa pernah dengar nama buah salak? Saya. Tak pernah ke? Tak. Oh, tak pernah. Tak pernah cikgu. Okey. Pernah dengar? Siapa pernah dengar? Saya. Makan tak? Cikgu tak makan. Cikgu tak pandai makan buah ni. Okey, selalunya mak ayah kita suka. Tapi ada juga budak-budak suka, tapi cikgu tak berapa sukalah buah salak. Tapi awak kena ingat, awak kena suka kalau nak belajar bahasa Melayu penulisan bahagian A kena ada salak. Ingat, buah salak cikgu ni cakap tu buah salak apa? Siapa? Aktiviti. Apa aktiviti dia buat? Mula kita tanya, benda-benda ni adalah soalan kita tanya diri kita. Bila awak dah perhati gambar tu, dia tengah basuh pinggan. Siapa basuh pinggan tu? Cipta nama dia. Jangan ada murid tulis semua, dia sedang ni sampai 5 ayat dia. Tak boleh Tak boleh kalau awak ulang dia ataupun saya awak ulang sampai 5 ayat, tak boleh. Awak kena cipta nama, tak kisah nama kawan kita. Kiroshini sedang membasuh pinggan macam tu. Mencuci pinggan di sinki dapur macam tu.
Cipta nama siapa-siapa saja. Kalau awak tengok dia macam dalam gambar tu macam orang tua dan dia buat Encik. Encik Ahmad sedang macam tu. Tak perlu saya tak boleh. Nanti markah awak terus dia kena potong satu markah je semua. Okey? Bila awak tanya dirawat, siapa yang basuh pinggan tu? Cipta nama dia, siapa-siapalah kawan kita letak nama, asalkan semua nama lain-lain 5 ayat tu. Apa aktiviti dia buat? Ni kata kerja, apa yang dia tengah buat? Tengok gambar tu, oh ni macam kita bagi nama Anis. Anis tengah buat apa dalam gambar tu? Kita pun bagilah nak sambung ayat ni. Kita tanya diri kita siapa, aktiviti apa dia buat? Lokasi kat mana dia buat tu? Kat dapur ke? Dekat bilik ke? Dekat kelas ke? Tanya diri kita, tengok gambar tu betul-betul. Dekat luar rumah ke? Sebab tu bila buat ayat tengok benda-benda ni, bila awak semua isi maklumat macam ni, jadi penuhlah ayat awak dan lengkap. Okey, apa alatan dia guna? Tadi kita tengok dia pegang apa? Gunting. Kalau dia tak ada pegang apa-apa alatan, tak payahlah kau tambah. Biar dia alatan ni kosong, tak payah masukkan. Kita tengok yang ada. Keterangan ni wajib. Okey, keterangan ni wajib. Kena buat supaya apa, dia buat untuk apa, kenapa dia buat, tanya diri kita kenapa dia nak buat benda-benda tu, kenapa dia nak basuh pinggan, kenapa dia nak susun buku. Macam tu ingat salak, nak buat ayat ingat salak, siapa, aktiviti, lokasi, alatan dan keterangan. Okey. Semua buka mic, ikut cikgu baca. Siapa, keterangan. Okey, bagus. Okey, ingat bila nak buat ayat bahagian A je ingat. Kalau kawan kata benda buah cikgu ni cakap tu salak. Cakap kawan salak lah kita kena buat ayat ikut salak. Siapa, aktiviti, lokasi, alatan, keterangan. Macam tu. Okey, tengok slide seterusnya. Okey, ni contoh. Dalam peperiksaan, dalam ataupun latihan-latihan cikgu bagi selalu ada gambar macam ni, nama dia gambar tung kan, sebab satu je gambar ni. Dia tak ada gambar yang lain dalam satu. Tapi dalam satu gambar mesti ada 5 ayat yang kita boleh buat. Yang pertama kita mesti apa? Teliti gambar, tenung gambar ni. Oh ni kat perpustakaan, seorang susun buku, seorang baca buku, seorang kat kaunter buku nak pinjam buku lah ni. Macam tu. Okay. Lepas tu, lepas dah tenung gambar tu, dah tahu tempat semua, jadi kita dah tahu salak tadi kan. Okay. Tengok yang bawah. Tengok. Ni orang ni tolong bulatkan. Nanti awak jangan fikir kat kertas soalan, ada orang bulatkan macam tak ada. Buat sendiri Kejap. Cikgu nak pergi sekolah sekejap. Okay. Kita teruskan. Awak tengok nombor 1 ni apa yang dia buat? Buka mic, nombor 1 dia buat apa? Buka buku. Buka buku. Okey, nombor 2 buat apa ni? Susun buku. Membaca buku. Membaca buku. Nombor 3 buat apa? Pinjam buku. Kaunter ni besar. Tak boleh rebut-rebut. Mungkin nombor 3 ni mungkin bertanya. Saya nak tanya, mana buku dekat mana? Macam tu lah. Okey, nombor 4 ni mungkin dia dah pinjam buku. Nombor 5 ni siapa rasanya? Makcik dia? Nombor 5 siapa? Ya, apa nombor 5 ni? Orang kat kaunter, orang jaga kaunter tu siapa? Tahu. Kalau dekat sekolah, cikgu-cikgu lah jaga kat pustakaan. Tapi kalau kat pustakaan luar, ada siapa? Ada lah orang pekerja dia ataupun tapi kat sini awak dapat tengok ni ke perpustakaan sekolah ke perpustakaan luar? Sekolah, pandai. Jadi siapa yang pakai baju warna apa kalau perpustakaan sekolah kita? Pengawas pusat sumber pakai baju warna apa? Merah. Merah. Duduk sini.
Jadi awak boleh cipta nama dia nanti. Tapi tengok jangan kau bagi nama Hanis, Fatimah. Ni tak pakai tudung ni. Tak pakai tudung bagi nama orang Cina ke, orang India boleh. Okay, tengok gambar tu bertudung atau tidak bertudung. Okay, tengok slide seterusnya. Tutup mic dulu nanti bising. Okay, ni yang penting Setiap kali latihan bahasa Melayu penulisan, bila cikgu bagi gambar je macam ni, gambar, awak perlu buat, ni kalau boleh print kat rumah boleh dah cuba print, tapi kat sekolah cikgu selalu dah bagi yang dah print lah. Awak boleh tampal dan boleh bulat guna pensel warna. Kalau nanti lepas ni cikgu akan bagi latihan bergambar juga. Kalau cakap tak ada printer tak apa, terus je awak perhati gambar dan awak buat jadual ni. Kotak bina ayat ni kena buat, ni jadual, nama dia jadual salak. Siapa, aktiviti, lokasi, alatan, keterangan. Sebab apa kena buat jadual? Supaya awak tahu. Awak tahu siapa supaya tak sama, tak nak saya, tak nak. Jadi awak tengok dah tadi yang nombor 1. Nombor 1 lelaki. Jadi nombor 1 lelaki tu orang ni bagi nama Ahmad. Ini bukan cikgu bagi ni contoh lah. Orang tu bagi nama Ahmad. Tadi awak kata sedang menyusun buku. Betul, pandai. Okay, aktiviti dia sedang menyusun buku-buku. Lokasi di mana? Di rak. Alatan nanti tak ada pegang apa-apa selain buku, tak ada. Jadi tak perlu tulis alatan. Terus pergi ke keterangan. Kenapa dia nak susun buku tu? Awak tanya diri awak. Supaya kelihatan kemas dan teratur. Dapat 2 markah. Okay, tengok ayat ni senang kan? Kalau awak ikut salak siapa, aktiviti apa dia buat, di mana dia buat tu. Keterangan. Jadi bila awak ikut jadual ni, nanti awak salin balik dalam ikut bina ayat tu, akan dapat 2 markah jika tulis penuh dan lengkap macam ni. Okay. Nombor 2, murid-murid membaca buku di perpustakaan supaya dapat menambah ilmu pengetahuan. Tadi nombor 2, kenapa dipanggil murid-murid? Sebab ramai. Terus murid-murid senang sebab orang kata tadi ni kat sekolah cikgu. Okey, tak apalah, dah nampak ramai-ramai. Terus murid-murid itu ataupun murid-murid membaca buku. Betul tak dia baca buku semua? Okey, betul, membaca buku. Di mana tadi? Di perpustakaan. Alatan tadi tak perlu kita letak supaya dapat menambah ilmu pengetahuan. Macam tu. Okey, nombor 3. Nombor 3 ada 2 orang. Jadi kita letak nama 2 orang macam tu Kalau awak tengok nama dia, awak ada 2 orang, boleh letak nama kawan-kawan aku ni. Okey, tak apa, letak je asalkan nama orang-orang lain. Dia letak Amira dan Haris sedang beratur. Betul. Sedang beratur di hadapan kaunter. Betul. Sedang beratur di hadapan kaunter, dia buat apa tu? Tanya keterangan untuk meminjam buku-buku yang telah dipilih. Macam tu. Okey, tengok nombor 4. Nombor 4 ni tadi dia pun kat kaunter juga buat apa ni? Ni macam orang India lah kan, ikat rambut macam ni, comel ni, ada rabbit. Ada orang ni bagi nama Subatra. Memulangkan buku yang telah dibaca. Okey, sama. Dia pun pulangkan buku. Okey. Kalau awak buat ayat sama 3 dan 4 pun tak apa. Tapi nama berlainan Jadi nama berlainan cikgu awak akan tengok, oh bagus budak ni buat nama orang lain. Kalau awak buat semua Subatra seorang dalam ni. Subatra seorang pergi baca buku, pergi pinjam buku, pergi susun buku, tak boleh. Sebab tu kena bagi nama ayat, nama orang yang berlainan. Okey. Subatra memulangkan buku yang telah dibaca sambil berdiri di hadapan kaunter. Sambil tu kata apa? Siapa ingat sambil? Cuba buka mic. Sambil ni apa? Kata apa? Kata majmuk. Salah. Bukan. Kata apa sambil? Sambil. Sambil kerana Kata majmuk. Bukan. Kata hubung. Kata majmuk. Pandai, kata hubung. Bagus siapa ingat tu kata hubung. Dan atau kerana sambil macam tu. Okey, kita tengok gambar kelima. Dia bagi nama Aliyah. Oh, walaupun dia tak pakai tudung, boleh dia lah bagi nama Aliyah. Tapi kalau kita rasa nak bagi nama Memei ke Meling pun boleh Okey, Aliyah sedang menguruskan sebab dia duduk situ. Dia menguruskan pemulangan buku. Alatan dia awak tengok. Oh, ada dia guna laptop. Oh, dia guna komputer dalam perpustakaan. Jadi, menggunakan komputer yang disediakan di perpustakaan. Macam tu. Bila kita dah ada jadual, tapi masa periksa tak perlulah jadual ni.
Maksudnya awak dah hebat dah. Periksa tu awak perhati gambar bulat-bulat. Teruslah buat dekat bina ayat yang ni. Betul tak? Masa periksa tak sempat lah nak buat jadual ni. Tapi kalau kita tengah belajar macam cikgu bagi latihan setiap hari tentang penulisan bahagian A, awak perlu buat jadual supaya melatih diri untuk tahu penggunaan salak ni. Siapa, aktiviti, lokasi, alatan, keterangan. Lepas ni kalau cikgu bagi gambar, terus buat jadual ni. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okey. Tengok bawah ni. Boleh cikgu. Memindahkan. Ya, bagus. Okey, Boleh. tengok Bawah ni memindahkan maklumat ni maksudnya yang tadi ni ambil je terus. Ni kalau kat sekolah ada murid suka tanya, cikgu macam nak buat pula ni? Dia dah buat jadual cantik ni. Dia tanya pula nak buat macam mana. Dan tentu kita kena jadikan seperti ini. Macam mana kita isi tempat kosong dengan ayat yang penuh dan lengkap tadi. Ini memudahkan kita, jadual ni memudahkan kita. Awak terus ambil. Ahmad sedang menyusun buku-buku di rak supaya kelihatan kemas dan teratur. Terus tulis. Macam ni. Nampak tak? Sama tak dengan jadual? Sama ke tak? Sama. Okey, sama. Bagus. Senang jangan tanya lepas tanya mak dia pula kat dapur tengah masak. Mak macam mana ni lepas jadual buat apa? Kau jangan tanya mak kau pun banyak kerja. Cikgu dah ajar ni dengar betul-betul Lepas ni memang cikgu akan bagi satu gambar. Masa kita akan buat tugasan buku tulis nanti. Satu gambar, bukan gambar dalam ni, gambar lain, okey? Awak perhati gambar tu kalau rasa tak malas nak print ke, susah ke nak print ke. Jadi awak perhati je nanti gambar cikgu bagi dalam grup WhatsApp kelas awak. Terus tulis hari tarikh, tajuk penulisan bahagian A. Sekarang boleh tulis terus lah, kau tak ingat. Okey, tulis hari tarikh hari ni. Penulisan bahagian A. Lepas tu terus ni membina kotak bina ayat. Ni cikgu akan bagi gambar yang kotak ni salak semua cikgu akan bagi. Kalau boleh, tolong buat ni. Nanti cikgu akan bagi gambar ni juga. Salak ni cikgu akan letak dalam grup WhatsApp kelas supaya awak senang tengok Awak boleh tulis juga dalam buku tu, buku penulisan awak. Salak awak tulis ni, siapa, aktiviti. Nanti awak ingat lah. Lepas tu terus tulis jadual ni, buat jadual. Awak tengok nombor 1, awak pilih gambar mana nak buat nombor 1. Selain ni tak akan sama Tak akan sama. Ada orang baru masuk ke? Oh ada. Okey, hilang pula. Okey. Tengok nanti awak dah tahu, awak dah tenung gambar, jangan tanya pula, mak tadi macam mana cikgu ajar, siapa yang belajar sekarang ni? Cikgu selalu marah anak cikgu macam tu. Siapa yang belajar, tengok balik apa cikgu ajar tadi. Tak apa, cikgu akan letak semula gambar salak supaya semua ingat warna-warni ni SALAK ni dalam grup WhatsApp. Lepas tu ada gambar nanti, bukan gambar ni gambar lain. Nanti awak perhatilah awak nak buat gambar tu nama siapa semua. Lepas tu buat jadual terus buat jadual. Masa ni jangan tanya siapa-siapa, cuba buat sendiri. Awak dah darjah 5 bukan darjah 1, 2, 3. Cuba buat sendiri. Kecuali tak pandai nak susun ayat ke, cuba tanya mak dulu. Betul tak saya susun? Itu tak apa. Jangan tanya mak, ejaan perpustakaan macam mana? Kau jangan macam tu. Darjah 5 dah. Cuba kalau tak ingat ejaan perpus ke perpuan, ingat cuba macam mana ejaan macam tu. Sebab dalam watak sekolah kan semua benda lupa. Okay, lepas dah buat ayat. Lepas tu buat apa? Lepas buat ayat buat apa? Lepas buat ayat buat apa? Lepas buat jadual buat apa? Pindahkan maklumat. Pandai pindahkan yang dalam jadual tu ke mana? Pindah pergi rumah orang? Pindah yang awak buat jadual tu pergi mana? Pindahlah ke ayat biasa, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ikut jadual awak buat tu. Mesti sama. Okay? Okey, macam ni lah akan jadi macam ni. Tadi awak dah buat jadual. Lepas tu akan jadi macam ni, macam biasa buat ayat tu. Dia mesti sama dengan jadual awak. Jangan jadual nama lain, tiba sini nama lain. Tak boleh, dia kena sama. Okey, tengok slide seterusnya. Okey, ni contoh latihan gambar bersiri. Bersiri ni sebab apa? Dia ada banyak jenis. Contoh tajuk dia, penjagaan kesihatan, dan dia akan bagi banyak gambar macam ni lah berkait dengan kesihatan. Okey. Awak tengok macam biasa,
Kita kena perhatikan gambar, tenung gambar. Yang pertama ni bersenam. Yang kedua jumpa doktor. Yang ketiga basuh tangan dengan sabun. Yang keempat tutup makan dengan tudung saji. Yang kelima buang sampah elok-elok kat luar lah. Okay, jadi kita dah tahu dah. Jadi kita akan gunakan salak juga Okay, tengok bawah. Ni kalau kita tak bulatkan pun tak apa. Memang ada 5. Elok-elok dia dah buatkan untuk kita 5. Jadi memang 5 benda ni, 5 ayat kita kena buat ikut salak tu Baiklah. Seterusnya tengok dia buat jadual. Siapa aktiviti macam biasalah kalau dapat gambar macam ni gambar bersiri. Ni dah senang sebenarnya. Dah bagi-bagikan kita dah. Tapi tak kisahlah cikgu nombor 1 saya nak buat tong sampah. Suka hati asalkan 5 ayat ni ada dalam penulisan bahagian A awak Okey, contoh tengok nombor 1 dia. Nombor 1 dia ramai ni. Cikgu ramai sangat ni. Cikgu saya nak buat nama berapa orang. Tak perlulah kalau rasa ramai macam ni terus dia buat. Macam tengok orang ni buat. Beberapa orang pemuda. Sebab ramai takkan kau nak tulis Ali, Ahmad, apa lagi siapa? Aizat, macam ramai no sampai tak muat pula nanti kan. Dekat garisan tu jadi kita terus buat macam ni. Beberapa orang pemuda sedang buat apa ni? Bersenam di mana? Ni Sukatilah tengok macam kat mana cikgu di Padang Sukati boleh. Kalau ada murid kata di Padang boleh, di taman boleh. Jangan pula di dalam rumah. Mana muatnya meramai tu COVID tak boleh. Okey? Di taman contoh orang ni buat okey supaya badan sihat dan cergas macam tu. Okey, tengok nombor 2. Okey, nampak tak? Siapa ni? Kita. Orang ni tanya. Boleh ke ulang-ulang kita ni? Boleh tak? Boleh tak kita ulang? Boleh. Untuk yang ni. Boleh. Boleh. Ini untuk gambar bersiri ni sebab dia fakta Dia fakta. Memang semua gambar orang lain dan kita dia suruh kita jaga kesihatan je. Jadi kita tu merangkumi semua orang ni. Kita tolong cakapkan. Okey, kita haruslah melakukan pemeriksaan kesihatan di hospital. Tengok nombor 2 ni. Betul lah. Pergi jumpa doktor kan? Melakukan pemeriksaan kesihatan di hospital. Kenapa kena pergi? Supaya dapat mengetahui tahap kesihatan kita. Bila buat ayat, jangan sampai di hospital dah titik. 1 markah je kau dapat. Okay? Sebab tanya lagi Didi, kenapa kena pergi hospital tu? Okay, tentu kena sambung keterangan tu supaya macam tu. Okay dah. Nombor 3. Nombor 3 tu buat apa? Ni buat apa ni? Ni sekarang kita saling Basuh tangan. basuh tangan dengan sabun sabun. Okey. Basuh tangan sabun kita haruslah mencuci tangan. Sekarang tengok ni lokasi tak payah, alatan tak payah. Yang penting keterangan Selalunya siapa aktiviti keterangan tu wajib. Lokasi tu tengoklah kalau rasa nak buat di rumah boleh ikutlah. Sebelum dan selepas makan supaya tangan sentiasa bersih. Okey. Tengok tudung saji ni kita kena tutup supaya apa? Kenapa kita kena tutup makanan? Selain syaitan berat, selain apa lagi? Lalat. Pandai. Kadang bukan lalat, kalau boleh kucing kat rumah, kucing ni atas meja dah habis semua makanan. Okey. Kita haruslah menutup makanan. Tudung saji. Siapa tepi tu tutup mic dulu. Supaya tidak dihinggapi lalat macam ni. Ayat dia tidak dihinggapi lalat. Jangan kau letak supaya tak ada lalat ke apa macam tu Tak apa, ada baru masuk dulu, buka kamera. Okey. Yang terakhir buang sampah. Kita perlulah membuang sampah. Mestilah ke dalam tong sampah. Sebab tu kita tulis lokasi tu, kau jangan buang sampah tu ke jalan. Pangkah terus salah. Okey. Kita perlulah membuang sampah ke dalam tong sampah supaya kawasan persekitaran rumah sentiasa bersih. Okey, macam tu. Lepas ni nanti cikgu bagi gambar buat jadual macam ni Lepas tu buat apa? Pindahkan maklumat. Jangan biar jadual cikgu dah siap. Oh, bangga dah siap awal tapi pindahkan maklumat tak ada. Okey, lepas tu dah siap macam ni terus pindahkan maklumat ikut nombor tu. Mesti sama.
Okey, nampak tu kartun ni buat apa fikir. Antara contoh jawapan murid dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika menjawab soalan. Kita tengok apa yang salah selalu awak buat. Tengok ni. Patutnya beberapa orang pemuda dia nak cakap 5 orang. Tapi nombor 5 macam ni boleh ke? Cuba buka mic. Nombor 5 ni boleh ke? Boleh. Tak, cikgu. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Bagus. Bahasa Melayu kena penuh. L-I-L-M-A-M-A. Lima. Sama juga bulan cikgu selalu tulis Februari. Macam waktu tarikh semua cikgu selalu suruh tulis penuh supaya macam ni lah. Takut jadi macam ni. Kalau buat tarikh 5.2 macam tu tak boleh. Okay, awak kena potong tengok ni. Markah dia 1 markah je. Potong markah lah macam tu kalau tulis macam nombor macam ni je. Okey, tengok kesalahan yang lain pula. Okey, tengok kesalahan dia. Doktor itu sedang memberi rawatan kepada Pak Abu. Dia kata tidak menjawab tugasan ni, tidak menjawab. Sebab apa cikgu dah kata kalau bersiri macam tu selalunya fakta. Bila fakta memang penggunaan kita perlulah memang boleh macam tu. Tak perlu awak cakap doktor itu dia bukan macam yang kita buat yang gambar tunggal bukan. Okey, kalau gambar bersiri dia fakta macam tadi penjagaan kesihatan. Kita haruslah melakukan macam tu. Dia kena umum. Dia tak boleh macam doktor itu. Terus salah jawapan awak. Okey, tengok yang bawah pula. Tengok ni banyak salah ni. Nampak ni selalu murid kita buat. Salah eja. Huruf besar tengah-tengah tiba-tiba hendaklah mencuci ada huruf besar. Lepas tu tagan sebelum salah pas. Ni dia. Sebab apa? Tulis cepat-cepat tulis tak tengok pun mana huruf tertinggal. Bila awak tulis cepat-cepat pun awak kena semak. Sebab tu cikgu kata selalu lepas jawab soalan semak ni sayanglah ni 1 markah hilang. Contoh tiba dapat 79%. Sebab ni salah sayang kan. Jadi tengok betul-betul ejaan dan huruf besar, huruf kecil tu. Okey, tengok ni. Apa yang salah? Ni apa yang salah ni? Apa yang dia kena potong markah? Dia ada nokta. Nampak ni. Ni selalu budak kita buat. Memang selalu. Nokta tak ada. Kadang cikgu kesian bagi juga 2 markah sebab dia punya ayat memang cantik dah ni. Nokta pula tak ada. Sebab tu kena biasakan nanti awak makin besar. Nanti awak kena pergi sekolah menengah, buat apa-apa surat, menyurat ke apa. Memang kita perlu ikut macam bahasa Melayu ni. Bukan untuk sekolah rendah je. Benda ni sampai awak besar. Sebab tu kena ingat. Huruf besar depan sekali. Kata nama orang, kata nama khas kena huruf besar kat depan. Titik noktah kena hujung sekali kena letak. Kalau tak ayat kita macam tergantung. Tergantung tu macam apa? Tak tahu mana nak berhenti. Tak berhenti-berhenti ayat tu tak ada noktah. Okey, tengok seterusnya. Jawapan ni dia kata salah. Sebab apa? Ni dia ada siapa dengan aktiviti je dia ada. Dia tak ada salak. Dia tak ada salak. Nampak tak? Terus kosong markah Orang ni memang orang kalau tanda kata UPSR kita tak dia fikir kau anak siapa ke, siapa dia tengok macam ni salah. Sebab tu ingat salak tu. Kita perlu buang sampah ke mana? Mengapa tanya diri kita? Mesti ada keterangan alatan ke lokasi tadi tu Kalau macam ni siapa dengan aktiviti je memang automatik jawapan salah. Okey, tengok yang bawah. Apa ni tanda apa? Yeay, dah habis. Okey. Kita tengok baru masuk. Kalau siapa yang baru masuk tak apa nanti cikgu rakam. Yang ni rakaman tadi cikgu ajar, cikgu akan bagi dalam grup. Okey, faham tak? Faham.